Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kehadiran Masya Allah dinanti-nantikan. Masya Allah, Abu Bay, Masalah Ustaz Abu Hanafiyah. Masya Allah, Abu Hanafiyah, Abu Bay, Ruqiyah Hayat. Masya Allah. Menanti tonton, Masya Allah semuanya. Niza Ishaq. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyahidi. Masya Allah. Selamat. Masya Allah daripada Singapura. Selamat. Suhasuh. Salam suhasuh. Fairuzan Horian. Masya Allah. Syam tu daripada Singapura. Selamat ni daripada Singapura juga ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaz. Amma ba'du. Suhaimi Ismail daripada Cahaya SPK. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Zulkarnain Za'bah, Haji Za'bah, Masya Allah. Ya, malam ni kita berada di muka surat 386, iaitu bilangan, asal bilangan rakaat solat fardu. Berapakah asal bilangan rakaat solat fardu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1348, 1348 kurungan 16 dalam bab solat-solat safar lagi. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat furidatis salatu rak'atain thumma hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam وفرضت أربعا وطرقت صلاة السفر على فريضة الأولى. قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تعولت كما تعول عثمان. متفق عليه. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, solat telah difardukan sebanyak 2 rakaat. Mula-mula solat difardukan sebanyak 2 rakaat, bukan 4. Mula-mula 2 dulu. Kemudian baginda telah berhijrah, lalu difardukan sebanyak 4 rakaat. Semasa di Mekah tu 2 rakaat lagi, sembahyang semua 2 rakaat lagi. Difardukanlah
Lepas tu hampir dengan hijrah tadi, barulah sembahyang tadi dijadikan 4 rakaat. Kemudian solat safar diberikan ianya sebanyak 2 rakaat. Cuma dalam safar dia kembali kepada asal solat tadi. Imam Zuhri rahmatullahi alaih berkata, aku bertanya kepada Hadrat Urwah rahmatullahi alaih, mengapa Sayyidina Aisyah menyempurnakan solatnya sewaktu di Mekah? Beliau berkata, beliau mentakwilkan seperti takwil Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Okey, asal solat ialah 2 rakaat. Penerangan, asal solat 2 rakaat, 2 rakaat. Semasa di Mekah solat 2 rakaat, setelah setahun berhijrah pada 12 Rabiul Awal, ianya pada hari Selasa, diperintahkan untuk menunaikan solat 4 rakaat. Solat subuh masih lagi 2 rakaat. Solat zuhur, solat asar, solat isya 4 rakaat. Dan solat maghrib daripada asal 3 rakaat. Timbul persoalan di dalam ayat di atas, di dalam ayat ini فليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين. Hari ni kurang batuk sikit. Maka tidaklah berdosa kamu mengkosarkan solat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah An-Nisa ayat 110. Okey. Ayat ini menunjukkan bahawa asal solat ialah 4 rakaat. Dia ada perbezaan sikit. Tadi kita kata dalam hadis ni mengatakan asal 2, lepas tu jadi 4. Kalau tengok pada ayat ni asal 4 dijadikan 2. Mana kita akan bincangkan sedikit dalam masalah ni. Kita ada bincang sikit dalam masalah iaitu tidak berdosa bagi kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa asal solat 4 rakaat kemudian dikosarkan kepada 2. Akan tetapi mengapa dalam hadis menyatakan asal solat 2 rakaat, seolah-olah bertentangan dengan ayat di atas. Jadi kerja ulama lah untuk kaedah pertamanya, iaitu dengan mentadbikkan, iaitu dengan kita kaedah tadbik, iaitu kaedah kita sinambungkan, cari titik perpaduan. Jawapan pertama, tengok jawapan pertama di dalam masalah perbahasan ini. Jawapan pertama, ayat diturunkan mengenai solat khauf. Ayat ni tentang solat khauf. Ketika peperangan Khandaq, Nabi terpaksa qada 5 solat kerana menghadapi tentera musuh di Khandaq. Oleh kerana pada masa itu belum ada lagi solat khauf, belum ada lagi solat khauf. Jadi takut berhadapan dengan musuh kan, nak tinggal Khandaq tadi, musuh terus akan masuk. Jadi dalam berjaga-jaga sehingga terqadanya 5 waktu solat. Pada masa itu iaitu apa dia? Pada masa itu tidak ada lagi solat khauf, solat berhadapan dengan musuh. Okey. Terpaksa qada 5 waktu solat kerana menghadapi tentera musuh. Keadaan ketika itu begitu genting. Ketika di Zatul Riqa baru diperintahkan solat khauf. Zatul Riqa barulah turunnya tentang solat khauf, sebab solat
solat di semasa peperangan Khandaq, solat khauf tidak lagi diturunkan mengenainya. Di sini boleh dikerjakan 2 rakaat kerana masa itu solat sudah disyariatkan 4. Masa tu dah syariat 4 dah. Jadi ayat ni turun mengenai bahawa solat tu asal 4, maknanya ayat ni turun sewaktu solat telah disyariatkan 4 rakaat. Berkenaan asbabun nuzul ayat ini diturunkan untuk mensyariatkan solat khauf, dan Allah memberi kebenaran menunaikan solat 2 rakaat dengan berimamkan seorang imam, kerana para sahabat ingin berimamkan dengan Nabi, ingin solat di belakang baginda. Oleh itu Allah perintahkan solat khauf. Kalau berimamkan ramai imam, banyak jemaah, maka tiada masalah untuk kerjakan solat fardu. Oleh itu dibolehkan solat dengan 2 rakaat dalam ayat tersebut, kerana sebelum itu solat fardu telah disyariatkan sebanyak 4 rakaat, bukan 2 rakaat lagi. Ayat ni turun setelah solat fardu dijadikan 4. Maka oleh kerana takut menghadapi musuh, maka dibenarkan untuk mengqasarkan solatnya tadi. Itu mana-mana. Jawapan kedua ialah ayat ini memang berkenaan solat qasar, bukan solat khauf. Kalau kita kata ayat ni memang kalau solat qasar bukan solat khauf, bermakna ketika itu solat sudah disyariatkan 4 rakaat daripada 2 rakaat sebelumnya. Tetapi hukum ini beriktibarkan mengambil kira perkara yang akan datang. Hukum ini dia mengambil kira pada yang future, pada yang akan datang. Tengok pada yang akan datang. Tetapi hukum ini beriktibarkan mengambil kira pada perkara. Kita kata ayat ni, jika ayat ni bukan untuk solat berkenaan solat qasar, ayat ini sebenarnya tentang solat tu solat qasar, bukan solat khauf. Bukan macam mana solat khauf, bermakna ketika itu solat sudah disyariatkan 4 rakaat daripada 2 rakaat sebelumnya. Mana ayat tu telah turun 4. Tetapi hukum ini berdasarkan pada pengiraan perkara yang akan datang. Yang akan datang. Ayat ni sebenarnya ayat untuk perkara yang akan datang. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu solat 4 rakaat di Mina. Takwil bahawa berkahwin dengan orang Mekah. Sayyidina Uthman kan walaupun dia dalam musafir, tapi dia mengerjakan 4 rakaat. Dia mengerjakan 4 rakaat. Dia katakan apa? Dia last kali kahwin dengan orang Mekah, kerana mertua Mekah dia mukimkan di Mekah. So dia kata, sebab tu ramai orang, Abu Hurairah marah. Abu Hurairah kata, kenapa buat 4 Uthman? Kenapa buat 4? Marah Abu Hurairah. Maksud Uthman, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mengerjakan 4 rakaat. Tapi setelah Sayyidina Uthman kerjakan 4 rakaat, Abu Hurairah ikut juga. Orang tanya Abu Hurairah, kenapa kau marah tadi? Kau ikut juga. Dia kata dia amil, dia lebih tahu. So saya ikut aje lah. Marah tu sebab kenapa dia buat 4? Dia tak buat 2. Tapi setelah dia buat 4, dia amil kita, dia amil mukminin kita. Ikut aje lah. Apa jadi masalahnya? Jadi tak bergaduh. Jadi marah tu bukan memberontak. Marah tu rasa nak lahirkan rasa tak puas hati dengan kawan-kawan. Tapi sudah semayang dengan Uthman semayang 4. Dia tu semayang 4 je. Orang tanya dia, kenapa semayang 4 tadi? Marah-marah. Dia kata dia kan amir kita, dia lebih tahu. Ikut sajalah. Serah makmur ni dia kena ikut amir lah. Itu benda tu pun tak bersalahan dengan syariat. So dia ada reason dan hujahnya. Tak bersalahan dengan syariat. Kita tak boleh taat tu bila bersalahan dengan syariat. Benda itu benda dalam ikhtilaf. Jadi Sayyidatuna Aisyah ta'wilnya oleh kerana beliau ummul mukminin. Beliau ni mak kepada semua orang Islam. Jadi mana-mana tu anak dia belakanglah orang Mekah ni anak dia, sebab
Ummul Mukminin kita panggilkan. Nabi ialah bapa kepada umat ini, maka isteri Nabi adalah ibu kepada umat ini. Maka oleh kerana beliau ialah Ummul Mukminin, maka beliau bagi semua orang Islam, iaitu anaknya. Maka di Mekah pun semua orang itu di Mekah pun semua orang ialah anaknya. Maka sebab itu beliau solat 4 rakaat semasa pergi haji, semasa buat haji. Selepas itu, okey, mengapa Sayyidatuna Aisyah menyempurnakan solatnya, iaitu jadi 4? Beliau berkata, beliau mentakwilkan seperti takwilan Sayyidina Uthman. Imam Nawawi menulis dalam Syarah Muslim bahawa ulama berikhtilaf pada takwil mereka berdua. Dalam takwil mereka dua ni pun ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ajib ulama, dia mengambil melihat dari satu sudut, dan bukan untuk melaga-lagakannya, tapi untuk penyelesaian bagi umat ini. Maknanya dalam takwil, Aisyah kata aku takwil ikut Uthman. Dalam takwil tu pun kata Imam Nawawi dalam kitabnya, ulama berselisih pendapat di sini. Ulama berselisih pendapat di sini. Okey. Pendapat yang sahih sebagai dipegang oleh muhakkikin, ulama-ulama muhakkikin, bahawa kedua-dua mereka berpendapat qasar itu harus dan solat yang tamam itu juga harus. Rukhsah. Dia pakai mazhab Syafi'i. Mereka ni macam bermazhab Syafi'i lah. Maksudnya qasar pun harus, tamam pun harus. Dalam mazhab kita kan, qasar itu rukhsah. Qasar itu rukhsah. Kalau siapa buat 4 on, siapa buat 2 on. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah ialah ialah apa? Dia azimah. Maknanya tak boleh buat 4, tak boleh buat 4, kena buat 2. Kalau buat 4 tak sah kecuali mengikut imam. Lalu mereka mengambil salah satu daripada 2 perkara yang harus, iaitu solat dengan tamam. Tamam pun boleh, dia kata. Nak qasar pun boleh. Okey, jalanlah, on lah. Pendapat kedua mengatakan Sayyidina Uthman ialah imam bagi kaum mukminin pada masa itu, dan Sayyidatuna Aisyah juga Ummul Mukminin. Maka seolah-olah mereka berada di tempatan mereka. Akan tetapi muhakkikin telah menyangkal pendapat ini, bahawa Nabi lebih aula daripada perkara yang berbanding mereka. Nabi SAW lebih aula daripada perkara ini berbanding mereka. Nabi buat 2, kenapa mereka buat 4? So, ulama berselisih pendapat di sini. Kalau kita mengatakan takwilan tadi, sebab takwilan pertama tu kata mereka bermazhab harus, iaitu rukhsah. Qasar itu rukhsah. Macam kita lah, dalam mazhab kita qasar tu kan rukhsah. Begitu. Akan tetapi muhakkikin telah menyangka pendapat ini, bahawa Nabi lebih aula dengan perkara ini berbanding mereka. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dia lebih aula daripada Uthman lagi. Kenapa? Macam tu. Kalau pendapat kedua, dia ada pertikaian sedikit. Kalau benda sama, cuma reason berbeza. Okey, kenapa dia buat 4? Buat 4 kenapa? Reason pertama, sebab mereka ni harus. Mereka mengatakan qasar itu rukhsah. Maksud 2 boleh, 4 boleh, 2 boleh. So, dalam hujah ni tidak ada pertikaian lah. Sebab beliau, yakni Sayyidina Uthman dan Sayyidina Aisyah bermazhab rukhsah. Sama dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Bukan bermazhab Syafi'i. Maksud tu dia tak ada Syafi'i lagi. Maknanya dia bermazhab rukhsah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i selepas itu. Okey. Tapi kalau kita kata takwil daripada 2 kepada 4 tamam juga atas dasar Imam Amir Mukminin dan atas dasar Ummul Mukminin, takwil itu tak kuatlah. Sebab boleh dipertikaikan. Kenapa tak ikut Nabi? Nabi lebih kuat. Kenapa tak ikut Abu Bakar? Abu Bakar dan Umar lebih tinggi lagi daripada Uthman. Dari segi itulah. Sebab itu dalam takwil kedua itu ada sedikit hujah lah.
daripada muhakkikin yang menyangkal pendapat ini. Okey. Pendapat ketiga menyatakan Sayyidina Osman menjadi ahli Mekah kerana berkahwin dengan penduduk Mekah. So dia dah niat dah, dia niat dua mungkin dia Sayyidina Osman ni walaupun dia duduk di Madinah, tapi oleh kerana dia kahwin dengan orang Mekah, so dia dah niat mukim dah kat Mekah. Maknanya dia mukim dia dua. Mukim dia dua. Satu di Madinah dan satu datang ke Mekah, dia jadi mukim juga. Sebab apa dia? Dia dah kahwin orang Mekah dah. Dia kata tak apalah, aku ni penduduk Mekah lah. Penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Pendapat keempat mengatakan kerana orang-orang Badui datang bersamanya, beliau tidak solat 2 rakaat supaya mereka tidak menyangkal solat difardukan 2 rakaat selama-lamanya sebagaimana semasa safar maupun tidak. Kadang-kadang masa tu ramai dah orang-orang masuk Islam. So ramai orang-orang Badui datang memeluk Islam dan pergi haji juga. Sayyidina Umar dan mereka ni orang-orang baru dalam Islam. Jadi untuk menyangkalkan, untuk tidak mereka salah faham, bagi mereka yang baru datang ni takut dia salah faham. Sebab itu Sayyidina Osman sembahyang 4. Dia takut menyangka solat difardukan 2 rakaat selamanya sama ada dalam safar ataupun tidak. Jadi seolah-olah solat ni 2 rakaat kah? Sebenarnya dah 4 dah daripada 2 tu. Cuma Sayyidina Osman untuk kadang-kadang kan nak perlu iklan macam sekarang. Macam kadang-kadang iklan pun sekarang pun ada orang pun walaupun benda-benda komunikasi ni pun dah dekat dengan kita pun, iklan masih terlepas lagi kita. Walaupun telah diiklan, apatah lagi tentang komunikasi dulu. So Sayyidina Osman kata tengoklah, dia tengok aku, dia tahu dah sembahyang tu 4. Begitu senang. Pendapat kelima mengatakan kerana Sayyidina Osman telah berniat untuk mukim di Mekah selepas haji. Jadi mengikut ni mengikut mazhab Hanafi. Ini takwil dalam mazhab Hanafi. Sayyidina Osman ni dia mari kat Mekah, dia dah niat dah. Dia mari kat Mekah, dia dah niat, aku selepas haji ni nak mukim. Maksudnya nak duduk lepas 2 minggu tu dia nak niat mukim. Bila dia nak mukim, so dia kena boleh sembahyang tamam lah. Dia tak boleh sembahyang kasar lah. Sebab dia niat 2 mukim dah. Selepas habis haji, dia nak duduk sekejap di Mekah. Mungkin seminggu 2 ke 2 minggu ke. Sebab dia kahwin kan dengan orang Mekah, mari jumpa pak mertua, takkan nak balik selalu. Masa musim haji tu tak sempat nak jumpa haji dan sebagainya dalam urusan untuk mengerjakan haji. Jadi selepas haji itulah baru boleh pergi jumpa mertua, keluarga mertua, nak ziarah sikit-sikit. So sebab itu dia niat untuk jadi mukim selepas mengerjakan haji. Maka bila dia niat nak jadi mukim, kita dah harap dah bila masuk niat lebih pada 4 hari dah jadi mukim lah. Begitu dia pun dah niat dalam mazhab Hanafi, dia niat lebih pada 2 minggu nak jadi mukim. So dia jadi mukim lah. Dia telah jadi mukim. Okey. Pendapat keenam mengatakan kerana Sayyidina Osman mempunyai sebidang tanah di Mekah. Pendapat yang tepat ialah pendapat pertama lah. Kerana mereka mengharuskan, mereka bermazhab qasar itu adalah rukhsah, bukannya azimah. Okey, bilangan rakaat solat khauf. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala faradallahu salata ala lisan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fi hadri 4 wa fi safari rak'atan wa fi al-khawfi rak'atan, rawahu Muslim. Bilangan rakaat untuk solat khauf. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah telah memfardukan solat ke atas lidah nabimu sebanyak 4 rakaat ketika orang itu mukim dan mustautin lah, dan 2 rakaat ketika safar. Jadi mukim, kalau mukim tu, kalau kita sebut mukim dengan mustautin tu dengan sendirilah. Bila dah mukim tu dah jadi 4, mustautin tu
berdarjah ula, jadi tak sebutlah mustautin, sebab kita mukim dan mustautin. Mustautin ni orang yang duduk di tempat itu, cari makan dia situ, keperluan dia, semua keperluan mencari makan dia di tempat itu dia panggil mustautin. Macam saya orang Kelantan tapi duduk di Kuala Lumpur. Tuan-tuan duduk Kuala Lumpur duduk apa? Bekerja Kuala Lumpur, maksudnya cari makan kat Kuala Lumpur. Jadi tuan bukan mukim lagi, tuan dah mustautin. Mukim ni pada orang musafir yang mana dia telah sampai kepada keadaan mukim. Jadi mukim pun dah wajib 4, mustautin lebih lagi lah, tak perlu nak cakap mustautin tu. Begitu. Sebab tu tak ada dalam mengatakan tentang mustautin. Begitu. Nalidah nabimu. Jadi mukim 2, 4. Ketika 2 rakaat ketika safar, iaitu rukhsah, dan 2 rakaat dan 1 rakaat ketika solat dalam ketakutan. 1 rakaat pula kata tak 2 dan 1 rakaat. So 1 rakaat ketika dalam ketakutan. Imam Nawawi mengatakan bahawa sebahagian golongan ulama berpendapat mengenai zahir hadis ini. Tengok zahir hadis ni macam 1 rakaat pula masa perang takut ni. Jadi Imam Nawawi menjelaskan, mengatakan bahawa sebahagian ulama berpendapat mengenai zahir hadis ini. Macam mana zahir hadis? Itulah yang dipendapati oleh ulama. Ada sebahagian mereka, tapi tak semua. Sebahagian ni segelintir saja, tidak secara majoriti. Dia dalam golongan minoriti. Okey. Jadi antaranya siapa? Iaitu Sayyidina Hasan Basri, Imam Ishaq, jamhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahawa bilangan solat khauf sama seperti ketika aman dari segi bilangan rakaat. Mereka mentakwilkan hadis ini dengan bahawa 1 rakaat bersama imam dan 1 rakaat dikerjakan sendirian, seperti dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih. So maksud 1 rakaat tu 1 rakaat dengan imam, lepas tu dia sempurnakan solatnya, imam tunggu dan orang lain akan masuk. Rakaat pertama solat bersama imam. Bila solat bersama imam, lepas tu imam sembahyang rakaat, imam berdiri, lepas tu makmum yang lain sudahkan sembahyang rakaat kedua mereka. So makmum kedua masuk, rakaat kedua lah bersama imam. Begitu dipanggil solat khauf tadi. Solat khauf. Okey. Jamhur ulama termasuk Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahawa bilangan rakaat solat khauf sama seperti solat ketika aman dari segi bilangan rakaat. Mana 4 bagi kita 4 juga. Cuma mereka mentakwilkan 1 rakaat dari imam dengan 1 rakaat dikerjakan, dinyatakan dalam hadis yang sahih. Ada 1 rakaat imam, 2 rakaat tu berasingan. Ganjaran qasar ketika safar adalah sempurna. Walaupun kita buat 2, tapi ganjarannya macam 4, sempurna. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, wa an Abbas radhiyallahu anhuma wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, zanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-safari raka'atain wa huma tamamun ghairu qasrin wal witru fi safar sunnatun. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan salat safar 2 rakaat, dan kedua-duanya adalah sempurna dan tidak kurang. Dan salat witir adalah sunat ketika safar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mendirikan salat fardu ketika safar 2 rakaat sabit daripada qaul dan fi'al Nabi. Bahkan dengan mengerjakan 2 rakaat sahaja pun sudah dikira sempurna dan tidak berlaku pengurangan dalam pahala ganjaran solat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jarak yang dibolehkan untuk qasar solat. Wan Malikin, hadis yang dalam bab ketiga, dia macam soalan berulang lah tajuk dia tu. Wa an Ibn Malik radhiyallahu anhu qala, balaghahu anna Ibn Abbas radhiyallahu Imam Malik. Wa an Ibn Malik rahmatullah alaihi balaghahu anna Ibn Abbas kana yaqsuru fi salatihi misli ma yakunu baina Makkah wa Taif
wa fi misli ma baina Makkah wal Usfan wa fi misli ma baina Makkah wal Juddah qala Malik zalika arba'un buradin rawahu fil Muwatta. Imam Malik rahmatullahi alaih telah meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengqasarkan, meriwayatkan bahawa Sayyidina Ibnu Abbas telah mengqasarkan solat pada perjalanan seperti antara Mekah dan Taif, dan seperti antara Mekah dan Usfan, dan di antara Mekah dan Jeddah. Hadis Imam Malik berkata demikian itu adalah 4 burud. Imam Malik rahmatullah alaih, riwayat dalam kitab Muwatta. Jarak salah satu daripada jalan antara Mekah dan Taif ialah 3 marhalah. Antara Mekah dan Usfan 2 marhalah. Begitu juga jarak antara Mekah dan Jeddah 2 marhalah. Jeddah adalah sebuah negeri yang di pesisiran pantai Jeddah lah, dipanggil Jeddah sini. Jeddah boleh, Jeddah boleh. Imam berselisih pendapat mengenai kadar dibolehkan qasar. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat pada jarak 14 barit, iaitu 16 farsah atau 2 marhalah. 1 farsah ialah 5 kilometer. Maknanya 16 farsah, 15 jadi 90 lah, situ 80 lah. Jadi 5 kali 16 5 kali 16 5 kali 6 30, 80 lah. Dan jadi 16 farsah 80 km. Imam Ahmad berpendapat dibolehkan qasar pada jarak 3 marhalah, iaitu 120 km. Dalam kitab Tariqatul mengatakan kurang daripada 82 km. Sama jugalah dalam kitab Jadid, dalam mazhab Hanafi pun begitu juga. Cuma itu pendapat qaul yang lama. Khan, hadis ke-1352 kurungan 20. Hadis-hadis yang terakhir yang kita akan belajar bab salatul Jumaah pula. Salat sunat sebelum zuhur ketika safar. Wa ani bin Barra radhiyallahu anhu qala sahibtu Rasul sallallahu alaihi wasallam 18 safaran falamma ra'aituhu taraka rak'atain idza زاغت الشمس قبل الظهر رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث غريب. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku telah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 safar. Aku tidak pernah melihat baginda meninggalkan amalan 2 rakaat apabila matahari condong sebelum zuhur. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah gharib. Ulama berittifaq bahawa mengistimbatkan menunaikan solat nafil mutlak ketika solat. Ulama berittifaq adalah mengistimbatnya, istimbat dia menunaikan solat nafil mutlak ketika safar. Mereka berikhtilaf pada mustahabnya solat nafil rawatib. Maka mana kata istimbat dia ittifaq, maknanya boleh sembahyang solat sunat. Solat nafil mutlak, sembahyang sunat nafil mutlak boleh, masa musafir mutlak, sembahyang sunat mutlak boleh, sunat mutlak boleh. Cuma di dalam bab solat rawatib ni ada ikhtilaf. Maka Sayyidina Ibnu Umar dan lain-lain meninggalkannya. Manakala Imam Syafi'i dan asbab dan jamhur ulama berpendapat ia juga adalah mustahab. Dipetik daripada kitab Syarah Muslim dalam karangan mustahab juga. Ada tempat yang mana kita boleh sembahyang, ada tempat yang mana kita tak boleh sembahyang. Begitulah kalau kita mukim. Kalau kita safar tadi yang qarar, safar qarar, so kita bolehlah sembahyang sunat, tak jadi masalah. Salat sunat watib ketika safar. Wa Nafi' radhiyallahu anhu qala inna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yara ibnahu Ubaidullah yatanaffalu fi safar wa la yunkiru alaihi, rawahu Malik. Hadrat Nafi' rahmatullahi alaihi berkata, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar selalu melihat anak lelakinya melakukan solat nafil ketika safar dan beliau tidak pun mengingkari. Abdullah bin Umar tak ingkar pun anak dia buat nafil. Ada kemungkinan yang dimaksudkan iaitu solat sunat rawatib atau
beliau melakukan solat nafil pada waktu masa lapang sedangkan dia mengetahui harusnya meninggalkannya. Dan hadis yang sebelum ini menyatakan Sayyidina Ibnu Umar mengingkari solat sunat ketika safar, ditujukan untuk solat mutlak ketika waktu sempit. Waktu sempit tak payahlah dia nafi itu sebab waktu sempit. Tak payah buatlah masa tak ada lah, masa panjang. Buatlah ada situasi sesuatu yang berbeza. Allah menulis ganjaran pahala ibadat yang sentiasa dilakukan ketika mukim oleh seorang musafir itu sama safarnya. Sama saja ibadat dia semasa dia safar dengan mukim. Dalam mukim dia boleh buat macam-macam. Kalau safar dia tak boleh buat, tapi pahala dia sama juga. Begitu juga orang yang sakit dan orang yang tua yang telah uzur. Masa sakit tu dia tak boleh nak buat, tapi dia dapat pencen masa dia sihat. Sebab tu kan bila orang bertemu dengan Hazrat Abdullah bin Umar, Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, kenapa tuan menangis? Dia kata, Allah bagi aku pencen masa aku ni, sebelum ni aku buat sembahyang fardu, aku buat sembahyang sunat 300 rakaat setiap hari. Jadi kalau aku sakit masa tu aku dapat pencen 300. Tapi sekarang dah aku buat 150. Jadi aku sakit masa aku 150 dah. So aku dapat pencen 150 tu orang dulu. Begitu sekali tamaknya. Tamak maksudnya ni seronok nak dapat pahala yang lebih. Okey, babul Jumaat, solat Jumaat. Bab solat Jumaat. Esok hari Khamis, lusa hari Jumaat. Kita di Kuala Lumpur boleh dah sembahyang ramai-ramai, boleh dah separuh masjid boleh dah. Cuma di Selangor tak boleh lagi. Kalimah Jumaah dibaca dengan dhammah Jumaah, min didomahkan min. Jumu'ah, jim Jumaah dibaca dengan dhammah mim. Jumu'ah, iaitu yang itulah yang paling fasih. Jumaat, Jumaah. Iaitulah lorah yang paling fasih. Ia juga boleh dibaca dengan disukunkan mim, Jumat, atau difatahkan mim, Jumaat atau Jumaah. Boleh juga, tak jadi masalah. Dalam kitab Tajul Urus disebut bahawa kalimah Jumaah dengan satu dhammah jim, iaitu lorah aqil, dan dengan dua dhammah, iaitu lorah yang paling fasih. Jumaah loghatul aqil, tapi loghat fasahah dalam Arab Jumaah lah. Jadi difatahkan jim pada loghat Bani Tamim, Jumaah. Ianya nama bagi satu hari yang agung. Pada zaman jahiliyah ia dipanggil A'rubah, iaitu dipanggil Yaumil Mazid, iaitu hari yang kebaikannya bertambah-tambah di dalamnya. Allah mencipta Nabi Adam pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat juga baginda dimasukkan ke dalam syurga dan diturunkan ke bumi. Di Sri Lanka, duduk di kemuncak Adam. Baginda bertemu dengan Hawa di Jabal Rahmah di Jeddah hari Jumaat juga. Dijumpa di Jabal Rahmah. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, dan Adam Sri Lanka, tapi jumpa di Jabal Rahmah. Banyak lagi peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat yang akan disebutkan dalam hadis yang akan datang. Imam Bukhari rahmatullah alaih meriwayatkan sebuah hadis, iaitu Allah SWT memerintahkan supaya dipilih suatu hari yang khusus untuk berkumpul dan beribadat kepadanya. Orang Yahudi memilih pada hari Sabtu, orang Nasrani memilih pada hari Ahad, dan orang Islam pula dianugerahkannya hari Jumaat. Hari Jumaat. Kefarduan solat Jumaat sabit dalam Alkitab dan Sunnah, itu Al-Quran dan Sunnah, dan sesiapa yang mengingkari kefarduan solat Jumaat boleh menjadi kafir, dan sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat tanpa uzur menjadi fasik. Solat Jumaat telah difardukan di Mekah, tetapi tidak didirikan di sana kerana tidak mencukupi syarat dan tak mampu satulah, musuh banyak dan sebagainya, dan tak cukup syarat lagi. Para sahabat berhijrah
ke Madinah sebelum baginda telah mendirikan solat Jumaat di Madinah. Solat Jumaat, solat yang pertama didirikan ialah solat Jumaat yang didirikan oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni lah. As'ad bin Zurarah pergi dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah dan berpindah ke sana dan berdakwah di sana, dan mereka lah telah memulakan sembahyang Jumaat. As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Jadi inilah sembahyang Jumaat ni, sembahyang yang mana Nabi sahabat lakukan dahulu daripada Nabi. Nabi tak buat lagi sebab Nabi masa tu tak duduk Makkah lagi. Nabi tunggu berhijrah. Ramai dah sudah berhijrah. Sayyidina Umar dah berhijrah. Semua orang telah berhijrah. Ramai dah sudah berhijrah. Tetapi Rasulullah SAW menunggu wahyu lah. Menunggu wahyu untuk berhijrah. Selepas tu mendapat wahyu dan beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, dan pada malam itulah mereka bertolak untuk berhijrah ke Madinah. Jadi sembahyang Jumaat satu perintah. Ni yang kita kata ni, kala-kala soalan-soalan ni, adakah sembahyang yang dilakukan oleh sahabat dahulu sebelum Nabi melakukannya, iaitu sembahyang Jumaat. Fasal awal, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menolak keberkatan hari Jumaat. Dia tak nak ambil hari Jumaat, dia ambil hari lain. So Allah nak bagi kita hari Jumaat. Begitu. Allah SWT nak bagi kepada kita tentang hari Jumaat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu akhiruna sabiquna yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim summa hadha fi yawmihim alladhi farada alaihim yani al-jum'ah فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد متفق عليه. وفي رواية مسلم قال نحن آخرون الأول يوم القيامة نحن أول من يدخل الجنة بيدا أنهم ذكر نحوه إلى آخره. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang terakhir, yang paling awal pada hari kiamat. Paling awal apa? Umat yang terakhir, tapi umat yang awal pada hari kiamat yang akan dihitung. Cuma mereka diberikan kitab-kitab sebelum kita, kita diberikan kitab selepas mereka. Kemudian pada hari ini, hari yang ditentukan ke atas mereka, yakni hari Jumaat, mereka berbalah, mereka tak nak ambil hari Jumaat ni, Yahudi Nasara, sebab dia dapat kitab dahulu daripada kita. Lalu Allah memberi petunjuk kepada keesokannya pada orang Nasrani, dan keesokannya orang Yahudi hari Sabtu, dan Nasrani pula pada hari Ahad. Dalam riwayat Muslim berbunyi, kita adalah umat yang terakhir dan umat yang paling awal pada hari kiamat, dan kita adalah yang paling awal memasuki syurga. Cuma mereka, beliau menyebut tentang hadis sehingga akhir. Okey, umat Nabi SAW adalah umat yang terakhir. Tidak ada lagi umat selepas umat ini. Lepas umat ni tak ada lagi dah umat-umat. Walaupun begitu, umat inilah umat yang paling banyak kelebihannya, dan syariat umat ini lebih mudah berbanding dengan syariat umat-umat yang terdahulu. Contohnya, apabila pakaian terkena najis, maka mengikut syariat umat yang terdahulu hendaklah dipotong. Manakala mengikut syariat umat ini boleh dibasuh dan tidak perlu dipotong. Dia panggil af'al syaqqah. Af'al syaqqah. Umat-umat dulu perintah-perintah mereka atas mereka syaqqah, berat. Kalau berdosa, nak ampun dosa, kena bunuh diri, kena matikan diri, maka itu tanda dosa diampun. Jadi kita tak ada, kita bangun pada Allah SWT bertaubat dengan syarat taubat, dan kita menangis di hadapan Allah SWT, maka dosa kita akan diampun. Al-Quran memansuhkan 3 kitab suci sebelumnya. Jadi datangnya Al-Quran, maka 3 kitab suci Zabur, Taurat dan Injil telah dimansuhkan, seperti mana syariat ini memansuhkan syariat-syariat, dan syariat baginda SAW memansuhkan semua syariat-syariat sebelumnya. Allah jugalah yang mengurniakan kelebihan ini pada kita, dan semua kelebihan seperti ini daripada Allah.
Bini'matillah wa subhanallah subhanahu wa ta'ala, bifadlillah wa karamillah, dengan kasih sayang Allah yang mana dia telah anugerahkan kepada kita semua. Khair. Hadis yang kedua. Wa fil ukhra lahu wa an Huzaifah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadis, nahnu akhiruna min ahli dunya wal awwalu yawm al qiyamah muqdiyu lahum qabla khalaiq. Diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Huzaifah, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir hadis, kita adalah umat yang terakhir di kalangan manusia di dunia ini dan umat yang paling awal dihisap pada hari kiamat sebelum umat-umat yang lain, supaya diberi keputusannya dan dimasukkan syurga terus dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Fadilat hari Jumaat. Fadilat hari Jumaat pula. Wa an Abi Hurairah, hadis ke-1356. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi asy-syamsu yawmal jum'ah wa fihi khuliqa Adam fihi udkhila al-jannah fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yawmil jum'ah. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang paling baik matahari terbit padanya ialah pada hari Jumaat. Pada hari inilah Adam AS dicipta. Pada hari ini juga baginda dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari ini juga baginda telah dikeluarkan daripada syurga. Dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat juga akan berlakunya kiamat. Pray for Selangor. Okay. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan hari yang paling afdal. Sebahagian mereka berpendapat ianya hari Arafah, manakala sebahagian lagi pula berpendapat pada hari Jumaat. Hadis ini menjadi dalil pendapat yang kedua, iaitu hari Jumaat lebih afdal daripada hari Arafah. Sebahagian ulama menjamakkan kedua-duanya pendapat ini dan berkata hari Jumaat ialah hari yang paling afdal dari sudut mingguan dan hari Arafah hari yang paling afdal dari sudut tahunan. Dia ada peringkat mingguan, ada peringkat bulanan, ada peringkat tahunan. So hari tahunan ini iaitu hari yang paling afdal. Jadi ialah hari Arafah. Okey. Hari yang paling baik, hari Jumaat, disebut sebagai hari yang terbaik mengikut hadis ini. Timbul satu persoalan bahawa bukankah Sayyidina Adam dikeluarkan daripada syurga itu satu azab? Tidak kan keluar daripada syurga? Apa kata baik pula hari Jumaat? Tidak azab. Begitulah juga dinyatakan bahawa hari kiamat berlakunya hari Jumaat. Ianya juga satu azab. Jawabnya, bukankah disebabkan Adam AS datang ke dunia, maka lahirnya para Nabi, Rasul dan orang-orang yang saleh, terbinanya masjid, zahirnya ibadat, dan merupakan tujuan utama kelahiran, tujuan utama daripada penciptaan manusia. Dan perkara yang paling besar dan agung ialah kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Adam tak keluar lah, duduk dalam syurga, tak ada lah. Allah SWT ciptakan Nabi, Allah ciptakan umat ini sebagai khalifah. Begitu. Dan apabila berlakunya hari kiamat, barulah manusia akan mendapat nikmat syurga. Kalau tak ada hari kiamat, tak ada lah syurga lagi. Barulah ahli syurga akan mendapat nikmat-nikmat yang paling besar, iaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan melihat zatnya. Okey, hadis yang keempat. Hadis yang keempat, iaitu 1357, waktu qabuliyah pada hari Jumaat. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alu Allah fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Muttafaq alaih. Wa zada Muslim qala wa hiya sa'atun khafifah. وفي رواية لهما قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائما يصلي يسأل الله خيرا
illa a'tahu iyyahu. Illa a'tahu iyyahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu masa yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah kebaikan, pasti dia akan diberi terhadap permohonannya tadi. Hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim ada sedikit tambahan, di situ terdapat muttafaq alaih, dan ianya adalah satu waktu yang sangat singkat. Dalam riwayat lain, bagi kedua-duanya berbunyi, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu masa yang tidak ada seorang Muslim yang bersolat lalu memohon kebaikan kepada Allah, melainkan pasti mendapatinya. Maknanya tempat kabulnya sesuatu doa tadi. Okey, pendapat pada hari Jumaat terdapat satu waktu yang doa sangat mustajab padanya. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan saat pada hari Jumaat itu, manakah ketika yang terbaik. Di sini disebut ada 11 tempat. Pertama, sebelum terbit fajar. Malam tu kan, sebelum terbit fajar tu dia dah kira hari Jumaat dah. Lepas masuk maghrib tu Jumaat dah. Okey, kedua, ketika terbit fajar seperti yang dihikayatkan daripada Imam Ghazali rahmatullah alaih. Atau ketiga, ketika terbit matahari. Keempat, beberapa minit sebelum terbit matahari. Kelima, ketika azan Jumaat. Keenam, selepas azan Jumaat hingga ke maghrib. Ketujuh, di antara azan kedua dan khutbah pendek. Di antara dua khutbah. Lepas tu, kesembilan, selepas imam turun dari mimbar sehingga ke takbiratul ihram. Pada waktu kekuningan matahari sehingga terbenam matahari. Inilah pilihan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Imam Jazari rahmatullahi alaih mengatakan, mengikut i'tiqad aku, apa yang aku rasalah bagi pendapat aku, waktunya ialah ketika imam membaca Fatihah dalam solat Jumaat hingga amin, untuk menjamakkan di antara hadis-hadis yang sahih daripada Nabi. Hafiz Ibn Hajar menyebut 42 pendapat ulama mengenai waktu di dalam Fathul Barinya. Ada waktu dalam kitab Fathul Barinya diceritakan sedemikian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Burdah bin Abi Musa radhiyallahu anhu qalu sami'tu abi yaqulu sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sya'ni sa'atin jum'ah hiya ma baina yajlis al-imamu ila tuqda salatu, rawahu Muslim. Sahadat Abu Burdah rahmatullah alaih bin Abu Musa berkata, bila mendengar daripada bapanya Abu Musa Asy'ari, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai waktu mustajab pada hari Jumaat. Ianya di antara waktu imam duduk sehingga solat didirikan. Imam duduk untuk rakaat tadilah, untuk khutbah kedua. Untuk khutbah pertama, imam duduk. Imam duduk iaitu di antara dua khutbah lah. Imam duduk sebentar daripada khutbah pertama nak naik khutbah kedua tu, imam duduk waktu tu. Sebab tu kita banyak kan berselawat masa tu, berdoa kan. Ini daripada hadis ni lah. Kita ambil daripada hadis ni. Lepas tu masa imam duduk, maka semua angkat tangan untuk Bilal khatib berdoa pada Allah SWT. So kita ambillah kesempatan masa tu di antara masa-masa yang mana doa-doa diterima oleh Allah SWT. So ambil kesempatan. So mana ada hadis lah yang kita buat tu pada hari Jumaat di antara dua khutbah tadi. Dan duduk selepas naiknya mimbar, imam ke mimbar. Maknanya berkemungkinan maknanya duduk selepas naiknya imam ke mimbar. Fasal kedua, doa diterima pada akhir waktu hari Jumaat. Pada akhir waktu hari Jumaat, walaupun asar tu, lepas asar. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharajtu ila Tur فلقيت كعب بن أحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيها حدثته أن قلت قال رسول صلى الله عليه وسلم خير يوم
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه أحبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا هي موسيقى يوم الجمعة من حين تصبح حتى طلع الشمس شفعا من ساعة إلا الجن والإنس وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فقال كعب قال ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت بلى في كل جمعة. فقرأ كعب بن التوراة قال صدق رسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع الكعب بن أحبر قال حدثت في يوم الجمعة فقلت له. قال كعب ذلك في كل سنة يوما. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت له ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. قال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قال علمت آية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت كيف تقول آخر ساعة في يوم الجمعة؟ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها. وقال عبد الله بن سلام ألم يكن رسول صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر صلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت بلى. قال فهي ذلك رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي ورواه أحمد إلى قوله صدق كعب. صدق كعب. Panjang, dia kena baca cepat sikit lah. Hadis ni panjang, kalau baca lambat juga tak habis. Dia kena press sikit. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah keluar ke Bukit Tur. Lalu aku menemui hadap Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar ni dia tabi'i. Dia bukannya sahabat. Sebab dia masuk Islam di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia seorang pendeta Yahudi, tetapi dia pendeta Yahudi dan dia tak masuk Islam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masuk Islam zaman Sayyidina Umar. Sebab tu kita panggil Ka'ab bin Ahbar ialah tabi'i rahmatullah alaih. Abdullah bin Salam pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui, katanya Abu Hurairah kata aku telah keluar ke Bukit Tur dan aku telah menemui iaitu Ka'ab bin Ahbar pendeta Yahudi rahmatullah alaih yang telah masuk Islam lah. Lalu aku duduk bersamanya, lantas dia menerangkan tentang Taurat dan aku pula menceritakan tentang apa yang aku dengar daripada Rasulullah bermuzakarah. Dia katakan dia kan alim Yahudi dan tahu tentang Taurat, semua kitab-kitab Taurat tadi. Dan Abu Hurairah kata Abu Hurairah pula dia 3 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang ceritanya duduk dengan Nabi. Dia kata seronok duduk dengan Nabi 3 tahun setengah. Ingat 5725 hadis daripada Nabi SAW. Aku pula menceritakan tentang apa yang aku dengar daripada Rasulullah. Pada ketika itu aku menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah bersabda, hari yang paling baik matahari terbit padanya ialah hari Jumaat. Padanya Nabi Adam diciptakan, padanya juga dia dikeluarkan daripada syurga. Pada hari Jumaat itu juga taubat baginda Adam diterima. Padanya juga hari Jumaat tersebut baginda Adam wafat, dan padanya kiamat akan berlaku. Tidak ada makhluk yang melata melainkan dia menunggu hari Jumaat daripada waktu pagi hingga ke petang kerana takut hari kiamat. Melainkan jin dan manusia saja tak takut. Dia kata tak apa, kiamat lambat lagi. Pada hari Jumaat juga terdapat satu waktu yang apabila seorang Muslim solat padanya dan memohon sesuatu daripada Allah, pasti akan diterima doanya. Hadrat Ka'ab bertanya, adakah ianya berlaku sekali dalam setahun? Aku menjawab, bahkan setiap Jumaat. Mana boleh sekalinya, seminggu sekali je. Lalu Hadrat Ka'ab pula menceritakan Taurat dan dia berkata, Rasulullah SAW telah mengatakan sesuatu yang benar. Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Aku menceritakan
kepadanya tentang perbualanku dengan Ka'ab bin Ahbar rahmatullah alaih. Dan apabila dia telah menceritakan kepadanya mengenai hari Jumaat, aku berkata kepadanya, Hadrat Ka'ab bertanya, adakah ia berlaku sekali dalam setahun? Sayyidina Abdullah bin Salam berkata, Ka'ab dusta, sabar dulu, sekali dalam setahun tu dia tanya aku, dia tak jelas lagi. Kemudian aku bertanya, berkata lagi kepadanya. Kemudian Ka'ab membaca Taurat lalu berkata, bahkan dia berlaku pada setiap Jumaat. Sayyidina Abdullah bin Salam berkata, ya, sabar dulu, ayat tak habis lagi. Jangan cepat kata berdusta, ayat tu tak habis lagi. Jadi kadang-kadang kita dengar satu-satu benda tu, kita dengar hujah tu, kita dengar ayat tu sempurna dan sebagainya, barulah kita tahu ayat tu dah habis. Jangan untuk kita menentang terus, kita tak tahu akar kepala lagi, tak tahu hujung pangkalnya. Ka'ab bin Ahbar, bahkan dia Ka'ab bin Ahbar telah dusta. Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, sahabat, aku tanya dia. Ka'ab bin Ahbar membaca Taurat lalu berkata, bahkan dia berlaku pada hari Jumaat. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, Ka'ab berkata benar. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam berkata, aku mengetahui bilakah waktu itu. Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku bertanya kepadanya, beritahulah kepadaku, janganlah bakhil terhadapku. Beritahulah ke aku bila waktu yang mustajab tadi. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, ianya pada hari akhir hari Jumaat. Sayyidina Abu Hurairah berkata, bagaimana ia boleh terjadi pada akhir hari Jumaat? Sedangkan baginda berkata, bertepatan pada waktu itu sedang seorang yang bersolat padanya. Sayyidina Abdullah bin Salam berkata, bukankah baginda berkata, barang siapa yang duduk dalam majlis menunggu solat, dia juga sedang bersolat sehingga dia benar-benar bersolat. Sayyidina Abu Hurairah berkata, bahkan macam tu dah dia kata waktu dalam solat, waktu akhir. Jadi belum akhir sembahyang tadi, dia tunggu tu, waktu tu dikira waktu menunggu solat. Bahkan baginda telah bersabda dengannya. Baginda telah bersabda. Imam Malik meriwayatkan, Imam Malik, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad meriwayatkan sebagaimana perkataan Sadaqah Ka'bun. Hadrat Ka'ab bin Ahbar ialah Abu Ishaq Ka'ab bin Mati' bin Himyar, merupakan seorang alim di kalangan Yahudi. Beliau hidup pada zaman Rasulullah tetapi memeluk Islam pada zaman Sayyidina Umar. Beliau termasuk di kalangan mukarram. Ini orang yang hidup di zaman sahabat, yang di kalangan mukarram di zaman sahabat, iaitu orang yang hidup di zaman Nabi selepas kewafatan baginda tetapi telah tidak menemui baginda. Di zaman iaitu orang yang hidup di zaman Nabi tetapi setelah baginda wafat dia tidak menemui baginda. Sayyidina Abdullah bin Salam ialah sahabat, kunyahnya Abu Yusuf. Padanya juga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Sayyidina Adam, padanya juga baginda baginda alaihi salam wafat, iaitu hari Jumaat lah. Sayyidina Adam wafat pada hari Jumaat. Kematian merupakan satu kebaikan bagi orang yang hampir dengan Allah, kerana dengan kematian mereka dapat bertemu dengan kekasih Allah. Ni kita takut nak mati, tak tahulah sebab apa kita takut mati. Muda 3 tahun lebih 1500 hadis. 3 tahun lebih daripada 1500 hadis. Apa pula muda 3 tahun lebih daripada 1500 hadis? Tak faham 3 tahun 3 tahun lebih daripada 1500 hadis. 3 tahun bersama Rasulullah, bukan 3 tahun bersama Rasulullah lebih pada 1500 hadis, lebih daripada 7000 hadis. 7275 hadis. 5725 hadis. Ya, bukan 1500 hadis. 5,700. Bukan 1,500, 5,700. 5,725 hadis. 5,800 hadis lah. Lebih kurang 5,800 hadis. Ya, hadis Abu Hurairah tu 3 tahun setengah je duduk dengan Nabi. Banyak riwayat.
Masya Allah. Waktu doa diterima, kita berhenti di situ insya-Allah. Malam esok kita akan ada juga insya-Allah sebelum kita daurah pada malam lusa. Malam esok insya-Allah kita akan ada lagi insya-Allah lah. Saya rasa ada malam esok insya-Allah sebelum kita ada daurah. Minggu ni kita ada daurah Kita ada daurah. Tak ada semayang Zuhur, dah tak boleh semayang Jumaat. Semayang Zuhur, tak payah tunggu semayang Jumaat habis. Masuk Zuhur, boleh semayang lah. Dah kita tak boleh semayang Jumaat. Solat Jumaat habis, tak semayang Zuhur, dah masuk dah, kita tak boleh semayang Jumaat. Macam mana? Dengan tempat di Selangor dan tempat-tempat yang tidak membolehkan semayang Jumaat, dengan sebab demikian, so semayang Zuhur lah. Semayang Zuhur tak perlu tunggu semayang Jumaat tu habis. Okey. Okey, insya-Allah kita sambung malam esok. Dan jangan lupa minggu ni kita ada daurah insya-Allah. Kita ada daurah pada minggu ni insya-Allah. Daurah kita untuk jilid kelima dalam kitab Saum, kitab puasa akan habis dalam 60 muka surat lagi. Kita akan habiskan 55 muka surat, begitulah kita akan habiskan dalam daurah kita insya-Allah, dalam puasa, dalam daurah kita kita habis insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah kita daurah, dan daurah ke-19. Daurah ke-19 pada hujung bulan ini kita akan mulakan jilid ke-6. Sebab kita tinggal jilid ke-5 ni, kita tinggal selepas habis puasa, dia akan mula bab Fadail Quran. So Fadail Quran ni kita akan masuk selepas habis jilid 3 ni. So habis ada 100 lebih lagi muka surat. Habis jilid 3 ni, so dalam kita ada 100 lagi muka surat. Habis jilid 3 ni, so kita akan masuk jilid 5 untuk Fadail Quran. So jilid 6 kita akan mulakan daurah kita. Kita akan mulakan daurah kita pada jilid ke-6, iaitu mengenai haji, bab haji. Jilid ke-6 dah muda. Cepatnya kita tak sampai setahun lagi, bulan puasa kita mula, dah kita masuk jilid ke-6. Maksudnya jilid ke-5, jilid 1, 2, 3, 4 dah habislah, masuk jilid ke-6. Masya-Allah. Masya-Allah. Semoga Allah SWT sihatkan kita semua, dan kita sampai doalah supaya kita pun cepat siap ni. Jilid ke-7 ni Ustaz tak cetak lagi. Ada sedikit lagi dalam itu. Jilid ke-8 insya-Allah akan siap sebelum puasa ni. Jilid ke-8 akan siap sebelum puasa, lepas raya akan keluar jilid ke-8 lah. Jilid ke-7 ni akan dah keluar, nak dikeluarkan dah. Jadi insya-Allah sekali aja lah kot, dia di keadaan-keadaan tertentu insya-Allah, tapi insya-Allah kita mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. So kita maksudnya setahun tu kita habis 4 kitab lah. 1, 2, 3, 4 kitab habislah. Jilid 5, jilid ke-6 ni kita dah mula tahun kedua lah. Kalau setahun 4 kitab, okey lah, 12 kitab tu dalam masa 3 tahun atau 2 tahun setengah, InsyaAllah.